Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to my channel. Thank you guys cause klik video ni. Apa khabar semua? Cikgu doakan you all sihat-sihat, tenang dan yang paling penting ceria sentiasa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk video kali ini. Untuk video kali ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang geografi tingkatan 1 iaitu sisa domestik. Secara ringkasnya, dalam tajuk ini kita akan mempelajari tentang apakah itu sisa domestik, jenis-jenis sisa domestik, kesan-kesan pembuangan sisa domestik dan last sekali adalah langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Sebelum tu, kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu guys. Kerana cikgu akan sentiasa update channel cikgu ni dengan istiqamah, insya-Allah. Okey, jom kita teruskan. It's time to learn geography. Ini adalah tajuk kita hari ini iaitu sisa domestik. Sebelum subscribe, apakah yang dimaksudkan dengan sisa domestik? Kerana cikgu akan sentiasa update sisa domestik merujuk kepada bahan-bahan yang dibuang dari kawasan perumahan. Itu adalah sisa domestik. Sekiranya bahan-bahan itu dibuang daripada industri ataupun kilang, itu namanya sisa kilang. Tetapi sisa domestik merujuk kepada bahan-bahan yang dibuang daripada isi rumah ataupun kawasan perumahan. Boleh guys? Tahukah anda sebanyak 18,000 tan sampah yang dipungut setiap hari dan jumlah ini mampu memenuhi bangunan KLCC dalam masa 10 hari saja. Wow, banyaknya sampah. Seterusnya kita akan masuk kepada jenis-jenis sisa domestik. Okey. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, sisa domestik merujuk kepada bahan buangan yang dibuang daripada perumahan, di mana sisa domestik terdiri daripada sisa pepejal dan sisa cecair. Okey, apakah itu sisa pepejal? Sisa pepejal merujuk kepada apa-apa bahan sekerap ataupun benda lebihan lain yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak yang timbul daripada penggunaan apa-apa proses ataupun apa-apa benda yang dikehendaki dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar ataupun rosak. Okey, itu adalah sisa pejal dan satu lagi adalah sisa cecair. Cuma keadaannya dalam bentuk cecair lah. Okey. Di mana sisa domestik dikategorikan kepada dua, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Okey, kita akan rujuk kepada bahan organik dahulu. Okey. Bahan organik adalah bahan yang boleh dihuraikan secara semula jadi, di mana ia dihasilkan daripada sumber haiwan ataupun tumbuhan. Itu adalah bahan organik. Contohnya adalah sisa makanan, sisa kebun dan mungkin juga kertas. Okey, semua bahan-bahan ini boleh dihuraikan secara semula jadi. Itu adalah bahan organik. Manakala bahan bukan organik, ia adalah bahan yang sukar dihuraikan. Ia tidak dihuraikan. Kalaupun dihuraikan, ia mengambil masa yang sangat lama. Dan kebanyakan bahan bukan organik ini datangnya daripada sumber mineral. Sumber mineral adalah segala bahan yang datang daripada perut bumi ataupun dalam bumi, kerak bumi. Okey, contohnya adalah tin, di mana bahan asas membuat tin adalah bauksit
atau juga dikenali sebagai aluminium. Plastik daripada petrokimia, besi buruk daripada besi-besi, dan kaca daripada silika ataupun kita panggil pasir. Pasir adalah untuk membuat kaca. Itu adalah pengkategorian sisa domestik di Malaysia. Boleh faham guys? Okey. Seterusnya kita akan fokus kepada sisa pepejal. Apakah itu sisa pepejal? Okey, sisa pepejal terdiri daripada sisa makanan. Di Malaysia sisa makanan sangat banyak, di mana setiap hari hampir 16,650 tan sisa makanan yang dibuang. Banyak guys, sangat membazir. Isi rumah atau keluarga adalah penyumbang terbesar kepada keseluruhan 16,650 tan pembuangan sisa makanan di negara ini setiap hari. Keluarga menghasilkan sisa makanan paling tinggi, iaitu 38% berbanding pasar basah hanya 24%. Restoran pula adalah 23% atau hotel 7% sahaja. Secara purata, sesebuah keluarga yang terdiri daripada 4 orang membazirkan hampir 1 kilogram makanan setiap hari. Pembaziran makanan ini di Malaysia adalah sangat serius dan perlu ditangani segera. Itu adalah sisa makanan. Seterusnya adalah sisa plastik. Sisa plastik ni kita rujuk contohnya botol plastik dan macam-macam lagi lah, kertas, logam, merujuk kepada besi-besi buruk. Okey, perabot yang tidak digunakan, dan last sekali adalah lampin pakai buang ataupun kita panggil sebagai diapers lah kan. Itu adalah antara sisa pepejal yang paling banyak dibuang di Malaysia. Seterusnya kita akan fokus kepada sisa cecair. Okey, sisa cecair. Sisa cecair antaranya adalah minyak masak dan kumbahan. Kesemua sisa cecair ini perlu diurus dengan baik. Sekiranya tidak diurus, ia akan menyebabkan pencemaran, sebab minyak masak ni susah untuk dihuraikan ni. Dia memerlukan kaedah yang khusus untuk melupuskan. Sama juga macam kumbahan. Kumbahan tu memanglah organik, tetapi ia perlu diuruskan dengan baik sehingga stabil, baru dilepaskan ke dalam saliran. Macam penerangan cikgu, video-video yang dululah kan, kalau you all ingat lagi guys. Okey, iaitu sisa pepejal dan sisa cecair. Boleh guys? Seterusnya kita akan masuk kepada kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Okey, adalah pencemaran. Pembuangan sampah sarap secara langsung akan menyebabkan pencemaran. Contohnya adalah seperti pencemaran air. Sumber air terutamanya sungai akan tercemar apabila sampah sarap dibuang ke kawasan sumber air tersebut. Seterusnya adalah pencemaran udara. Udara tercemar disebabkan pembakaran sisa domestik di tapak pelupusan sampah. Dan seterusnya adalah pencemaran bau. Timbunan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik menyebabkan pencemaran bau dan mengganggu keselesaan penduduk. Okey, seterusnya adalah wabak penyakit. Okey, sisa pembuangan sampah sarap secara langsung dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebabkan oleh haiwan seperti tikus, lipas dan lalat. Sebagai contoh, penyakit taun, demam malaria, Zika dan rotavirus. Okey, penyakit taun ni adalah penyakit cirit birit yang teruk di mana berlaku disebabkan keracunan makanan. Seterusnya adalah Zika. Zika adalah virus di mana
simptomnya lebih kurang seperti demam denggi. Zika dan demam denggi disebabkan oleh nyamuk Aedes. Seterusnya adalah malaria. Malaria juga disebabkan oleh nyamuk, iaitu nyamuk tiruk. Okey. Seterusnya adalah rotavirus. Rotavirus adalah virus di mana ia menyerang pada kanak-kanak, menyebabkan demam yang tinggi, kekejangan serta sakit perut yang berterusan. Penyakit ni sangat bahaya, guys. Okey, kesan seterusnya adalah peningkatan kos penyelenggaraan. Peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak kerajaan, khususnya pihak berkuasa tempatan atau PBT. Kos penyelenggaraan yang perlu dibiayai oleh PBT melibatkan kos penyelenggaraan tapak pelupusan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja pembersihan. Seterusnya adalah banjir kilat. Sikap tidak bertanggungjawab penduduk yang membuang sampah sisa domestik ke dalam longkang, parit dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat, dan apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan banjir kilat berlaku. Ini adalah antara kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Seterusnya kita akan fokus kepada langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Terdapat beberapa langkah untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Antaranya ialah yang pertama, amalan 3R, iaitu reduce, reuse, recycle. Yang pertama adalah reduce ataupun kurangkan. Dengan mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik ataupun bekas polistiren. Seterusnya adalah reuse. Menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah ataupun mendermakan buku-buku dan pakaian terpakai. Seterusnya adalah recycle. Menghasilkan barangan baharu daripada barangan terbuang seperti penghasilan kraftangan ataupun membuat baja kompos. Ini adalah amalan 3R. Seterusnya adalah teknologi terkini. Yang terbaru adalah Logi Waste to Energy atau kita panggil WTE. Merupakan teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Teknologi WTE juga mampu mengurangkan pencemaran bau berbanding tapak pelupusan sedia ada. Penciptaan pinggan daripada ubi kayu dapat menggantikan pinggan polistiren dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Lepas makan nasi, habis lauk kita makan pinggan pula. Okey, yang seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa tempatan atau juga PBT telah menguatkuasakan undang-undang berkaitan sisa domestik dengan mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Sisa pepejal dan pembersihan awam 2007 yang mewajibkan pengasingan sisa pepejal isi rumah yang dijadual dilaksana September ini ditunda ke 1 Januari depan. Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, keputusan itu dibuat bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pelaksanaan akta berkenaan. Seterusnya adalah pendidikan. Diterapkan kepada generasi muda untuk memupuk kesedaran. Okey, selain itu juga di sekolah diajar sains dan geografi bagi memupuk kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. Seterusnya adalah kempen. Pelbagai kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan ataupun NGO, pihak berkuasa tempatan dan orang perseorangan.
Kempen-kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Jabatan Alam Sekitar JAS telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R dan kempen Cintailah Sungai Kita. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari topik ini. Cikgu harap you all faham guys. Sekiranya ada soalan, pelajar boleh bertanya. Komen je guys. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa subscribe channel cikgu guys. Segala komen dan cadangan cikgu sangat alu-alukan. Sampai kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye guys.